السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم، واجعلنا من عبادك الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mukarram al-muhtaram, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai syarah, pengusi dan suruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kepujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini, dan dapatlah kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan, diberikan kemudahan pada urusan mereka, dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar mereka, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung lagi kitab kita, masih lagi dalam bab menahan lebihan air, tak habis lagi kita baca. Sebelum ini kena pula pagi ni hujan, macam sikit tuan-tuan. Hujan ni bagus hujan ni. Hujan dia dua je, ada baik ada tak baik dia hujan ni. Dalam konteks kuliah lah kan, yang baik yang tak baik ni orang nak mari tak boleh bagi pasal hujan. Yang kedua baik dia orang nak balik tak boleh balik pasal hujan. Jadi dia nak tak nak, dia nak balik, dia dia datang naik motor, dia tak, no choice, dia kena duduk menunggu sampai hujan berhenti lah. Bagus juga hujan ni. Kita masih lagi dalam bab dosa besar orang yang menahan lebihan air. Nabi SAW bersabda, "Salathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibn as-sabil, wa rajulun bay'al imam la yuba'ihu illa lidunya, fa in a'tahu minha waffa lahu, wa in lam yu'tihi minha lam yafi lahu, wa rajulun ba'a rajulan sil'ata ba'da al-'asr fa halafa billah la akhadhaha bikadha wa kadha fa saddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik." Kata Nabi SAW, 3 kategori manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, tidak memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak menyucikan mereka daripada dosa besar, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kata Nabi SAW, ada 3 jenis manusia yang pada hari kiamat nanti Allah tak nak bercakap dengan dia. Ada 3 jenis manusia. Hari kiamat nanti Allah tak mau bercakap dengan dia. Tak suka, maknanya tak bercakap ni bukan tak bercakap, tak mau bercakap apa-apa, tak suka dengan dia. Sampai nak bercakap pun tak ingin. Tak ingin bercakap dengan dia. Macam kita lah tuan-tuan, bila kita tak suka orang,
ataupun ada orang tak suka kita, kita ada perasaan tak syok dengan orang tu, jangan kata tengok muka bercakap pun kita tak ingin dengan dia. Tak mau. Cakap buat apa? Kita takut keluar daripada mulut kita tu menyakitkan hati dia, keluar daripada mulut dia sakit hati kita. Jadi kerana benci, kerana tak suka ni tak mau cakap. Maka pada hari kiamat nanti ada beberapa jenis manusia yang Allah Ta'ala tak mau cakap dengan dia. Kemudian kata Nabi, tidak memandang mereka pada hari kiamat. Bukan tak mau cakap saja, tak mau pandang pun tak ingin. Maknanya menyampah sungguh dengan orang ni. Ni Allah Ta'ala beritahu melalui Nabi, tiga jenis orang ni hari kiamat, cakap pun Tuhan tak ingin, pandang pun Tuhan tak ingin. Dan kata Nabi apa? Allah Ta'ala tidak menyucikan mereka daripada dosa. Maknanya pada hari itu tak ada belah ihsan Allah pada mereka, tak ada. Allah Ta'ala tidak memandang mereka dengan belah ihsan. Lantaklah, kau bawalah dosa kau yang kau buat atas dunia dulu. Hari ini aku tak akan sucikan kau, tak akan angkat dosa itu, tak akan beri keampunan pada kau. Dan kata Nabi apa? Dan bagi mereka azab yang pedih. Itu disebut apa? Lahum wa lahum azabun alim. Tak mau bercakap, tak mau tengok, tak pandang kesian pada mereka, tapi Tuhan nak balas mereka, nak balas teruk-teruk pada hari itu. Ini tiga jenis manusia kena. Ini kira parah ni tuan-tuan. Tiga jenis manusia ni kira benci betul Tuhan dengan mereka. Bukan dosa mereka buat masa hari akhirat, dosa yang mereka buat kat atas dunia dulu. Menyebabkan bencinya Tuhan sampai hari akhirat pun Tuhan benci lagi dia. Siapa dia tuan-tuan? Yang pertama kata Nabi, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'hu ibn as-sabil. Lelaki yang mempunyai lebihan air di sebuah kawasan yang luas, namun kata dia apa? Menghalang daripada dimanfaatkan oleh Ibnu Sabil. Satu orang lelaki, dia ada sumber air, dia ada air. Pada tanah dia, pada kawasan dia ada telaga, ada perigi, ada tasik, ada sungai. Air tersebut boleh dimanfaatkan untuk kegunaan minuman ataupun apa-apa tujuan yang baik. Tetapi punya kedekut dia, punya busuk hati dia, punya jahat dia, orang tak boleh ambil air tersebut, malah Ibnu Sabil pun tak boleh. Oh tu dia. Siapa Ibnu Sabil ni tuan-tuan? Bukan nama orang. Ibnu Sabil ni bukan nama orang. Ibnu Sabil ni siapa? Dia terdengar kan? Dalam pembahagian zakat, kita bayar zakat. Ada 7 golongan asnaf. Ada beberapa golongan asnaf yang boleh terima zakat ni. Salah satunya disebut wabnas sabil dalam Quran sebut. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Wabnis sabil, 8 golongan. Ada 8 golongan yang boleh terima asnaf. Salah satu daripada 8 golongan itu Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil ni? Tuan-tuan pernah dengar perkataan Ibnu Sabil ni? Siapa Ibnu Sabil ni? Tuan-tuan angguk-angguk pernah dengar, tapi benda apa tak tahu ni. Berat juga kita ni. Orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah tu lain. Itu fi sabilillah. Ibnu Sabil ni siapa? Satu orang yang dia musafir. Dia musafir daripada satu kawasan ke satu kawasan dengan apa tujuan sekalipun, dan dia keputusan bekalan, maknanya duit belanja putus ketika mana dalam musafir dia sebelum sampai ke destinasi. Ini kita sebut Ibnu Sabil. Orang yang terlibat dengan pelarian. Contoh, negara dia bergolak. Negara dia bergolak. Jadi dia nak menyelamatkan diri dia, maka dia kena musafir ke tempat lain. Dalam keadaan dia bermusafir itu, ketika mana dalam perjalanan dia keputusan, maknanya bekalan habis. Sama ada bekalan itu makanan, atau bekalan itu duit belanja, ataupun kenderaan dia terlingkup jahanam. Maka orang ini dalam kategori Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini wajib dibantu. Sama ada dalam bentuk duit zakat. Duit zakat pun dia layak. Ni yang main Ibnu Sabil ni. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang, dia datang daripada kampung, nak jumpa anak di Kuala Lumpur. Anak pula anak jenis anak dahaka ni.
Ya tak, isu-isu anak-anak derhaka ni tak. Tak mau ambil mak bapak. Bapak, mak first time, kali pertama datang Kuala Lumpur nak tengok anak, rumah anak. Datang tu, daripada pendalaman Kedah tu. Kampung apa nama pun kita tak tahu. Sepadan dengan Thailand tu. Kat kampung bukan senang pun. Kat kampung pun susah. Kumpul duit, mari Kuala Lumpur, mari bandar. Nak tengok anak. Sampai di bandar, anak tak jemput. Mak ni tadi harapan dia kumpul duit, cukup-cukup sampai Kuala Lumpur. Ingat-ingat balik nanti bolehlah anak bagi duit belanja balik. Bila sampai Kuala Lumpur, anak buat tak tahu call tak angkat. Mak pun duit habis. Nak sewa hotel pun tak ada duit. Nak makan pun tak ada duit. Mak dia menjadi asnaf zakat Ibnu Sabil ketika itu. Anak ni berdosa-berdosa lah. Kan? Memang berdosa lah dia ni. Keadaan kita bisa jumpa orang begini tuan-tuan. Bisa jumpa. Ada orang yang tengah dalam perjalanan, tiba-tiba dia dirompak sebagai contoh. Dirompak. Dia kata, saya kereta pancit pakcik, duit tak ada sungguh nak repair kereta. Ada ni kita jumpa juga. Memang kita tengok tayar kereta dipancit. Bukan tipu punya orang. Memang tayar kereta dipancit. Pecah tayar. Nak tukar tayar sebiji baru, harga 200 lebih. Duit ada RM40. Duit ada RM40. Jangan kata nak tukar tayar baru, tayar second pun tak boleh beli. Nak tampar tak boleh tampar pasal bukan kena paku, kena screwdriver macam tu. Besar-besar sikit Kalau paku boleh tampar ni, screwdriver macam tu kena. Jadi lubang dia besar. Tampar memang tak boleh. Jadi keadaannya ketika itu adalah Ibnu Sabil. Maka dia kena bantu. Ada orang ni dia ada lebihan air, ada Ibnu Sabil ni datang nak tumpang minum air, dia keputusan makanan kering, tekak, dahaga dalam musafir. Nak tumpang mandi, nak bersihkan badan dan sebagainya, tiba-tiba dia tak mau bagi orang ni. Dia tak mau bagi, lantak kau lah. Sama macam kita tuan-tuan. Saya minta maaf sebut. Sama macam kita. Kadang-kadang, inilah masalah dia kan. Masalah ni banyak cerita lah. Ada kita jalan-jalan di bandar, tiba-tiba ada orang jumpa dia, pakcik, tuan, cik, saya ni daripada sini, duit tak ada, boleh tak minta sikit dalam RM10 nak makan? Pernah kena tak macam ni tuan-tuan? Kita pun pandang dia atas bawah, ini muka-muka penyamun ni. Kita tak beri pada dia. Saya mempunyai pandangan yang sedikit berbeza dalam perkara ini. Kalau sekiranya kita jumpa dengan orang-orang begini, sama ada kita bantu dia dengan beri apa yang boleh kita beri, mengikut mampu kita lah. Kadang-kadang dia pun melampau juga, minta boleh tak pakcik bagi dalam 400. Kita pun 400 tak ada. Itu bagi ikut mampu kita. Bagi ikut mampu kita. Ambil dah RM10 ni nak untuk makan. Kita mampu banyak itu je, maka beri. Ataupun kalau kita sendiri berada dalam keadaan sulit nak beri, maka channelkan dia kepada tempat-tempat yang boleh membantu. Channelkan dia ke tempat-tempat yang boleh membantu. Okey, tak apa, mari pakcik bawa awak pergi pusat zakat sebagai contoh. Tak apa, pakcik cuba bantu mana yang boleh, hantar awak ke bus station sebagai contoh. Tetapi membiarkan Ibnu Sabil ini, mereka-mereka yang keputusan ataupun mereka yang ditimpa musibah teruk ketika mana musafir mereka, ini satu benda yang tidak baik. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala tak pandang orang ni. Tuhan benci orang ni. Dia mampu untuk tolong, dia mampu untuk menunjukkan ihsan dia, dia mampu untuk bersikap lunak dengan orang-orang yang menjadi Ibnu Sabil ini, tapi dia mengambil tindakan keras. Dalam hadis ini cerita pasal air. Dalam konteks apply, kita kata dalam masyarakat kita pada hari ini, bila mana ada Ibnu Sabil ni datang minta tolong kita, dan memang kita mampu untuk tolong, maka jangan biarkan mereka tidak dibantu oleh duit-duit kita. Jangan biarkan. Kita takut, kita juga wa'iyyazubillah tergolong dalam kumpulan orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Kita takut. Yang kedua, soal dia menipu. Kalau betul dia menipu, macam mana? Tuan-tuan, saya banyak kali kongsi dengan tuan-tuan. Dalam konteks kita memberi pertolongan kepada orang, dalam konteks kita memberi sedekah kepada orang, siapalah kita untuk mengetahui secara mendalam, ada orang ni tuan-tuan,
pakaian cantik, elok. Kita tak tahu sebenarnya memang dia dalam musibah. Kita tak tahu. Kalau dia cerita dia memang digagut. Boleh jadi betul dia digagut. Kita nak menentukan secara zahiriah, secara fizikal. Kita bukan ahli dia. Maka ada orang yang memang betul-betul menipu. Memang ada betul-betul menipu pun. Tak dapat nafi benda ni. Ada. Dia kata saya daripada pondok tahfiz ni. Oh, dia cerita lah. Saya daripada pondok tahfiz ni, mari nak cari sponsor, cari duit nak bina pondok apa semua. Kita kata, oh awak mengaji tahfiz lah, tahfiz. Kita tanya dia, awak mengaji dah hafal lah, dah banyak ke hafal? Banyak dah hafal. Juzuk berapa dah hafal? Dia tanya pula kita, juzuk tu apa? Oh, nampak nak menipu eh. Satu dunia pakai nama juzuk ni, tiba-tiba mari kat dia tak tahu juzuk tu apa. Munasabah orang duduk dalam bidang Quran tak tahu juzuk tu apa. Jadi ada nampak muka penipu kat situ. Contohnya. Dia kata dia mari pondok, oh pakai jubah molek ni. Tiba-tiba kat dalam kita tengok suara jin jenis koyak lutut tu. Jenis koyak lutut tu. Kalau jin lagi tak apa. Jenis koyak lutut tu. Ni bawah pakai berbengkel lagi, bergelang tangan pakai. Ini bukan budak pondok. Kita tahu budak pondok macam mana. Tetapi tuan-tuan, untuk kita membiarkan dia dalam keadaan tidak dibantu, maka agak tidak molek di situ. Soal dia menipu di antara dia dengan Tuhan. Maka kita beri. Kalau sebenarnya memang dia perlu duit dan memang apa yang dia sebut itu betul, maka kita dapat pahala dengan apa yang kita berikan itu dan kita menunjukkan sifat baik kita. Jangan biarkan sifat baik ni tak ada dengan kita. Baik itu dalam hadis Nabi kata apa? Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang ini, yang ada sifat rahim ini, dikasihi oleh Tuhan yang Maha Rahim. Tapi kalau kita tidak ada sifat rahim dengan orang, tak pandang orang dengan sayang, tak pandang orang dengan kesian, kita takut kita juga tidak dipandang oleh Allah dengan kesian itu. Bahaya. Beri pada dia. Soal dia menipu di antara dia dengan Tuhan. Kalau betul, kita dapat pahala. Kalau tak betul pun, kita boleh pahala kat situ. Orang datang minta duit, kata nak buat susu anak. Duit tak ada sebagai contoh. Kita beri tak apa tuan-tuan. Kalaulah dia ada duit yang cukup, kemungkinan dia tak buat kerja begitu. Jangan biarkan. Kalau betul lah dia susah, dia minta-minta dengan orang tak bantu, apa lagi tempat yang dia nak cari? Dia mari semayang dekat masjid, minta petunjuk dengan Tuhan. Ya Allah, aku ni susah. Sekali lepas semayang, toleh-toleh nampak tabung. Macam mana? Agaknya inilah pertolongan yang sampai, kata dia. Dia pengkopik tabung, tuan-tuan. Oh, kita marah dia. Marah, mana orang penyamun-penyangak. Sebenarnya, dalam keadaan yang kita tidak sedar, perlakuan dosa yang dibuat itu, di antara penyebabnya juga kita. Kerana kita membiarkan dia melakukan dosa tanpa dia dibantu. Kalaulah dia minta dengan kita, kita beri sedikit, didapat keperluan cukup untuk dia, memungkinkan dia tidak memecahkan tabung itu. Sebab itu tuan-tuan, jangan membiarkan mana-mana Ibnu Sabil ini tidak dibantu dalam keadaan kita mampu membantu dan memberikan pertolongan pada dia. Ingat ni tuan-tuan, dalam konteks hadis ini, lebihan air. Dalam konteks kita pada hari ini, ialah kemampuan kita untuk membantu itu. Yang kedua siapa? Kata Nabi SAW, yang kedua orang yang, kategori yang kedua, lelaki yang berbai'ah dengan pemimpin. Disebut apa ni? Warajulun bay'al imam la yuba'ihu lidunya ila lidunya fa in a'tahu minha waffalahu wa in lam yu'tihi minha lam yafilahu, kata dia. Lelaki yang berbai'ah kepada pemimpin. Bai'ah ni apa? Angkat janji tak setia. Satu lelaki yang janji untuk bersetia dengan pemimpin. Dia tidak berbai'ah melainkan dengan tujuan dunia. Oh, tu dia. Apabila pemimpin itu memberikan bahagian dunianya, barulah dia memenuhi bai'ahnya. Jika dia tidak memberikannya, orang itu tidak memenuhi bai'ahnya. Ini kata Nabi, ada satu kumpulan lagi yang Tuhan benci betul dia. Dia ni janji taat setia pada satu-satu pemimpin hanya kerana dunia. Kalau orang ni jaga dia, orang ni beri apa yang dia nak, okey, dia sokong orang ni. Tapi kalau orang ni tak beri apa yang dia nak, sedangkan
Dia tak layak pun untuk terima benda tu. Dia tak layak pun untuk terima benda tu. Maka dia tak sokong orang ni. Ini banyak ni tuan-tuan. Jenis spesies ni banyak ni. Ada spesies begini banyak. Kita sokong orang tu dengan harapan aku naikkan kau. Nanti kalau ada projek-projek, janganlah tak pandang aku. Ini jahat ni. Bila pemimpin ini setelah disokong, dia dapat jawatan, dia kata, okey, nak bagikan projek, mesti melalui tender sebagai contoh. Jadi tender ni ada proses dia. Dia tengok kelayakan. Jadi bila nak select, nak pilih ni, maka pemimpin tentulah pilih yang paling baik di antara pemohon-pemohon ni tadi. Dia ni tak bagus. Tapi dia kata, pasal aku sokong kau dulu, aku tolong kau kena beri juga aku projek ni. Ni jahat ni. Sedangkan dia tak layak pun, dia tak mampu pun untuk buat. Dan memang dia tak ada kemampuan pun. Kerana dia sokong tadi, dia minta habuan dalam bentuk itu. Apa manfaat? Contoh, dia minta peruntukan yang tak patut dia dapat. Tapi pasal dia sokong tadi, maka dia berhak dapat. Ni yang kita sebut kadang-kadang berlaku. Bila kita sokong satu orang tu dapat jadi ketua. Bila mana ada peruntukan yang turun, kita minta apa? Okey, beri pada aku dan puak-puak keluarga aku. Sedangkan ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih layak daripada itu, dinafikan hak. Kenapa? Kerana dia disebut sebagai penyokong ni tadi. Orang ini Tuhan laknat daripada hari kiamat. Tuhan benci orang ni, tuan-tuan. Biasalah tuan-tuan, kita tolong orang untuk tujuan apa? Kebaikan kepada semua orang. Satu pemimpin, dia bukan jaga kita seorang. Dia menjaga the whole orang di bawah tanggungan dia. Ada waktu kita layaklah kita dapat. Tetapi ada waktu perkara tersebut kita tidak layak dapat. Walaupun kita baik dengan satu pemimpin, walaupun kita baik dengan ketua ini, kita tak layak dapat. Jangan jadi peminta-peminta. Menyebabkan keadaan seorang ketua ataupun pemimpin itu jadi serba salah. Jadi serba tak kena. Tak bagi karang dia ni orang kuat aku. Beri karang dia haram, tak layak. Ingat, orang begini yang kerja minta-minta, maknanya mencari habuan dengan sebab sokongan dan bai'ahnya tadi. Kerana dunia, hari kiamat Tuhan benci orang ni. Tuhan tidak pandang dia dengan pandangan kesian. Yang lebih berat lagi apa? Kata Nabi apa? Allah Ta'ala menyediakan pada mereka azab yang cukup pedih. Kita naikkan seseorang yang baik menjadi pemimpin untuk menjaga seluruh rakyat di bawahnya. Siapa yang patut dibela? Utamakan mereka yang fuqara, orang-orang miskin, dhaif, orang-orang tua dhaif. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang tua yang perlu dibela. Mereka-mereka yang teranaya, yang dizalimi, yang perlu kepada keadilan. Maka inilah orang-orang yang patut kita biarkan dia mendapat hak yang sepatutnya. Kita makan berah dah elok dah. Ada makan berah, hari-hari kita makan berah panjang. Makan berah panjang, tapi bila ada peruntukan berah biasa je, yang patut beri kepada B40 sebagai contoh, B40. Kita ni bukan kata M40, bukan T20 lagi, ni entah T berapa punya senang. Tapi tak nak, pasal free, pasal ada peruntukan, kita nak juga benda tu mesti sampai kat rumah kita. La ilaha illallah. Ini orang yang tak berapa bagus ni, tuan-tuan. Cukup tak bagus. Macam baru ni buat daging korban. Marah daging korban tak sampai rumah dia. Pergi jumpa pengurusi masjid. Berapa kilo daging dapat? Marah, berapa kilo daging total yang dapat? Berapa banyak rumah yang kau lalu? Setiap rumah dapat berapa? Ini jangan ada AJK yang ambil 3 kilo seorang ni. Main tuduh dah. Tuan-tuan. Dia, kita tengok kereta lawa-lawa. Anak kerja besar-besar. Tapi pasal sekilo daging ni, 5 tahun nak ungkit ke? 5 tahun nak sebut ke? Dia bukan boleh beli daging. Dia tu bukan hanya mampu beli daging fresh je. Daging lembu wagyu pun dia boleh beli. Duit banyak. Tapi kerana daging free ni sedikit tak dapat. Allah, kita utamakan mereka yang fakir miskin dulu.
Yang kalau nak beli daging pun tak mampu. Nak beli daging sekilo RM42, RM43 pun tak mampu nak makan. Utamakan mereka dulu. Kalau dilebihkan untuk mereka pun tak apa. Kalau orang awam kita bagi sekilo, dia kita bagi 2-3 kilo, tak apa. Kerana dia memang asnaf betul. Memang dia susah betul. Yang kita ni, yang lebih daripada daging, berkilo-kilo kita boleh makan. Ini dia, Nabi sebut. Tapi kerana kita rasa kita menjadi orang kuat, pemimpin tertentu, kita berhak dapat. Ingat, orang ni, hari kiamat nanti, Allah Ta'ala benci dia. Allah Ta'ala tidak memandang dia dengan pandangan rahmat. Tidak pandang dia dengan ihsan. Bercakap dengan dia pun Tuhan tak ingin. Azab api neraka pedih untuk dia. Jenis seperti sini ramai sikit. Yang ketiga, wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal 'asr fahalafa billah la akhadhaha bikadha wa kadha fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. Dia kata apa? Lelaki yang menjualkan satu barang dengan lelaki yang lain selepas waktu asar. Lalu ia bersumpah dengan nama Allah sambil berkata, aku akan mengambil sekian dan sekian. Lantas pembeli membenarkannya. Namun si penjual itu tidak melakukan seperti yang dikatakannya. Barangan yang dijual tidak setara dengan harga. Ini maksud dia apa tuan-tuan? Satu jenis lagi orang yang bila mana orang berurus niaga dengan dia, dia khianat urus niaga itu. Sedangkan dia dah janji begini, dia khianat pada urus niaga. Sehingga barang yang diperoleh tidak setimpal dengan apa yang dibayar oleh pembeli tadi, tidak sama dengan apa yang dijanjikan tadi. Ingat, mana-mana peniaga kalau dijanjikan begitulah. Ini jenis beli ikut gambar ni, ini bahaya ni. Sebab itu sebahagian ulama meletakkan rukun pada syarat urus niaga itu. Dia kata apa? Maqud alaihi. Barang yang diakadkan itu mesti dilihat secara zahir. Mesti dilihat secara zahir. Sebagai contoh, hari ni banyaklah pembelian atas talian ni. Pembelian online ni. Tak mahu sebutlah apa platform yang ada. Banyaklah kan? Pembelian atas talian ni. Gambar lain, order barang tu pasal tengok gambar. Macam gini punya barang. Bila sampai, macam gini punya barang. Tak pernah kena tak? Beli lain, jadi lain. Biasa kena lah. Kalau terutama pembelian atas talian. Jadi sebahagian ulama termasuk yang kita berpegang membenarkan pembelian atas talian dengan syarat kedua-dua pihak jujur dan menunaikan hak sebagaimana yang dijanjikan. Dalam hadis ini dia janji lain, datang rupa barang lain. Ini jahat ni tuan-tuan. Kalau kita ada berniaga makanan, berniaga minuman, tak kira lah berniaga apa pun, berniaga barang sekalipun. Orang jual kereta sebagai contoh. Bila cerita, accident free. Cerita kereta ni, nak jual kereta ni, accident free lah. Tak pernah accident free ni, tak pernah accident. Tayar baru lah, sport rim baru lah. Dia kata, tunjuk gambar, gambar cantik. Dia kata, apa ni, tak pernah banjir, bebas banjir, kata dia. Yang jadi driver kereta ni, dia kata apa? An old woman lady, dia kata. Satu orang perempuan tua yang bawa kereta. Maknanya kita faham orang tua-tua bawa elok lah. Contoh begitu. Kereta owner ni perempuan tua je. Kita dengar okey. Sekali bila kita tengok tuan-tuan, dalam gambar cerita lain, bila beli, ya Allah. Jangan kata sporin tak cantik. Enjin pun, ya Allah, bergegar langsung. Start bergegar sampai ke steering bergegar. Tadi cerita lain, bila sampai barang lain. Orang yang menipu begini, ni ingat, Allah Ta'ala tidak akan bercakap dengan dia pada ini. Sebab itu jujurlah dalam niaga ni. Jujurlah. Orang beli barang, orang menunaikan hak dengan keluar duit. Orang nak dapat apa yang dijanjikan. Tiba-tiba kita tak dapat sebagaimana yang kita janjikan. Dan bertanggungjawablah dengan perkara tersebut. Orang yang berniaga ni tuan-tuan, saya sebut dengan tuan-tuan, asas utama dalam berniaga ni apa? Pertama sekali, dia mesti takut Tuhan. Mesti takut Tuhan.
Syarat utama, asas utama bila kita berniaga, tak kira lah berniaga apa binatang sekalipun. Ambil gambar lembu gemuk, bila sampai lembu macam tak makan. Ni jenis, ni beli lembu korban. Hantar gambar, hantar video, kan main. Kita tengok 5,000, 8. Oh, semangat. Tanya dia, berapa kilo agak-agaknya daging ni? Dia kata dalam 120 daging bersih. Oh, kita dengar 120 kilo daging bersih. Makna daging bersih tu tolak tulang lah tuan-tuan. Maknanya lembu tu semangat, sihat, gemuk. Tapi bila sampai kat kita, duit dah bayar, lembu pun hantar. Kita tengok, aduh, ini bukan lembu, bukan 120 kilo. Ini lembu sok. Marah tak kita tuan-tuan? Marah kita, janji lain, barang sampai lain. Bila kita potong, bila kita lapah daging, tengok-tengok daging jangan kata 120 kilo. 50 kilo pun tak sampai. Bila kita komplain, dia kata, kita bukan jual kilo daging, kita jual umur, kata dia. Ini yang kita panas hati dengar ni. Kita jual umur. Pasal daging syarat korban ni, umur 2 tahun. Bukan kira berapa kilo dagingnya dia. Iyalah. Kan lebih baik bersikap jujur daripada awal. Cakap. Lembu ni, saiz dia begini. Berat bulat begini. Bila dah lapah begini. Cerita awak orang lembu, awak mesti tahu. Kita memang tak tahu, kita tak reti. Kita bukan beli lembu tiap-tiap hari. Jadi penipu-penipu begini, standby. Dia tidak berjujur dalam perniagaan. Dia janji lain, buat lain, barang order lain, hantar lain. Orang ini, kata Nabi SAW, salah satu daripada orang yang cukup dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 perkara ni tuan-tuan memang berlaku dalam masyarakat kita directly. Kita jumpa tak orang Ibnu Sabil? Kita jumpa. Kita jumpa tak orang-orang yang menjadi ampu bodik? Yang menjadi ampu bodik begini, jumpa tak dalam masyarakat? Jumpa. Kita jumpa tak orang yang menipu dalam perniagaan? Jumpa. 3 perkara ini, ingat, bukan kita lah menjadi ahli yang disebut oleh Nabi SAW. Ingat ni tuan-tuan, bahaya betul. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini yang sama dan menambah, kata dia. Al-Bukhari tambah lagi. Wa rajulun mana'a fadla ma'in fayaqulu Allah Ta'ala al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'in lam ta'mal yadak. Lelaki yang menahan lebihan air daripada dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternakan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hari ini hari kiamat, aku menahanmu daripada mendapat kurniaku. Sebagaimana kamu menahan lebihan air yang bukan merupakan usaha tanganmu sendiri. Ni, hadis yang sama, tapi Imam Al-Bukhari ada tambah sikit. Dia kata apa? Dia kata orang lelaki yang menahan air. Orang pun tak dapat guna manfaat pada air dia, dihalang orang. Orang tak dapat nak guna air tu, dia tak bagi guna, sedangkan dia boleh kongsi pun, dia bukan pakai. Bukan habis pun dia guna air. Tapi dihalang. Air tertentu lah, bukan air rumah ni. Kalau air rumah ni memang dia kena bayar. Air rumah dia pasal bayar. Kita tak boleh lah pergi rumah orang ni. Tak dengar ke ustaz cakap tadi, kalau orang minta air kena bagi. Jadi saya nak buat satu paip daripada rumah awak, hala ke rumah saya. Mana boleh begitu, air tu bayar. Yang disebut dalam hadis ni, air yang dalam bentuk air semula jadi. Air tasik, air sungai, air perigi, air kolam. Yang bukan dia pun yang mengeluarkan air itu. Bukan dia kena bayar pun pada air itu. Tak kena apa pun. Air itu free. Allah Ta'ala yang wujudkan air pada tempat dia. Kata Nabi apa? Manusia pun tak boleh ambil manfaat. Binatang pun dia tak bagi. Jahatnya ada ni. Jahat. Binatang, lalu yang minum air di tempat dia, dituburnya air sungai. Diracunnya air. Binatang-binatang yang minum, mati tuan-tuan. Saya dalam beberapa perkara kita sebut. Bela binatang ni memang kena pagar. Wajib hukum dia. Jangan biarkan dia masuk tanah orang. Tetapi kita sebagai tuan tanah, bila mana ada binatang masuk tanah kita nak marah siapa? Jangan jadi tak cerdik marah binatang. Marah tuan binatang.
Ini pergi racun binatang yang datang makan. Pergi racun binatang yang minum air sungai di tempat kita. Itu bukan satu kerja yang cerdik. Melainkan, kita racun pokok, dia makan pokok tu, dia mati. Itu salah dia. Nampak macam mana? Kita dah pagar elok, kita racun ladang kita, kebun kita racun lah. Kita nak menori, nak mengait sawit. Takkan nak biar bersemak. Kita pun takut ular bagai-bagai. Jadi kita racun. Mari lembu-lembu liar ni, lembu-lembu tak berkandang ni, dia makan, dia mati. Itu bukan salah kita. Tapi kita dengan niat meracun lembu-lembu ni. Ataupun, satu lagi. Orang bela binatang kucing ni. Bela kucing. Kucing ni tuan-tuan bela bagus. Kita menunjukkan sifat rahim kan. Kita sayang kucing kan. Saya pun minat kucing. Sayang kucing ni. Kadang-kadang kita tidur tuan-tuan, kucing kita taruh atas katil, kita tidur bawah. Dia sayang je kucing ni. Kalau dia sakit, kita demam makan Panadol, dia sakit pergi klinik tuan-tuan. Macam mana? Dia demam pergi klinik. Tak? Itu ada satu kawan saya, dia tunjuk satu video lah, dia kata orang bela kucing ni. Dia kata apa? Makan beri. Tak? Minum beri, mandi beri, vaksin beri, dia kata. Tak payah fikir cari duit, tak payah fikir cari makan, tak payah fikir nak pergi sekolah, tak payah fikir nak kerja. Tiba-tiba bila pergi jumpa doktor, doktor kata dia stres. Apa yang dia stres tak tahu kucing ni. Tak? Kucing dia tak payah benda pun tuan-tuan. Makan kita beli makanan beratus bulan. Mandi pun kita mandikan dia. Berak dia kita cuci. Suka dia lah dia nak berak mana-mana pun. Siapa nak marah dia? Kalau kat rumah kita kan, dia nak berak. Kucing kita, dia kat rumah kita, takkan kita nak marah. Dia kencing mana-mana, dia punya suka. Kita lah kena mencuci. Tiba-tiba bila cek doktor, doktor kata, kucing awak ni stres ni. Apa yang dia stres pun kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, sayang kucing ni, kita sayang. Bela dia elok, jangan biarkan kucing kita ni masuk rumah orang dan berak di rumah orang. Okey, kita sebagai tuan rumah, ada kucing mari berak depan rumah kita. Apakah perlu sampai kita sediakan makanan, taruh, apa ni? Furadon. Mungkin Furadon racun ni. Beri makan, taruh racun. Apakah itu akhlak kita? Jangan marah pada binatang. Marah tuan binatang tu. Binatang mana dia tahu? Pergi racun binatang, racun air, racun itu. Itu satu akhlak cukup jijik tuan-tuan. Jijik betul. Pukul kucing. Yalah kita marahkan. Kita marah dia datang berak di tanah kita. Tapi pukul dia. Kenapa? Dia tak pernah tanya pun ni tanah siapa. Dia pun tak pernah tengok geran. Dia pun tak tahu ni rumah siapa. Dia jumpa tanah yang ada pasir sikit, yang boleh dia kuih, situ dia balun. Apa dia peduli tuan-tuan? Dia kucing. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang kerja jahat begini pada manusia dan pada binatang. Kata Nabi apa? Hari kiamat nanti Allah Ta'ala berfirman pada dia. Hari ini, hari kiamat, aku menahanmu daripada mendapat kurniaku sebagaimana kamu menahan lebihan air yang bukan merupakan usaha tanganmu sendiri. Kalau atas dunia Tuhan beri dia kelebihan nikmat, dia halang nikmat itu dikongsi dengan orang ramai. Ingat, akhirat nanti segala ruang ada peluang Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia, dia tak layak dapat pun. Ini dalam konteks air. Begitu juga dalam konteks perkara-perkara lain. Kita boleh berkongsi rahmat dan kelebihan nikmat yang kita ada dengan orang. Apa benda yang kita boleh beri? Sedekah kita. Pertolongan kita untuk membantu. Kata-kata yang baik, nasihat yang keluar pada mulut kita. Tetapi kita tahan benda ni. Sedangkan kita mampu untuk beri. Nampak orang ni minta sedekah. Nampak susah dia. Nampak dia perlu. Tapi kita nafikan. Dalam keadaan kita boleh memberi. Ingat, kita menahan kemampuan dan rezeki yang kita ada, nikmat kelebihan yang dikurniakan oleh Allah. Ingat, sampai satu waktu nanti. Hari di mana segala harta benda tak jadi manfaat. Hari di mana anak pinak pedulikan orang. Ada. Satu hari di mana apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Wa ummihi wa abihi. Wa sahibatihi wa bani. Allah Ta'ala cerita tentang hari akhirat, tentang hari kiamat. Bagaimana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana
manusia lari tinggalkan saudara mara. Lari tinggalkan. Ini saudaraku. Lantaklah. Wa ummihi wa abih. Mak bapak pun begitu. Tak pandang anak ni. Kita sekarang pandang anak, pandang kesian anak kita. Anak tak ada duit, telefon kita, bahaya. Mak, bank in sikit dalam 300, nampak yang bulan ni sesak sikit dah. Kita ni pun sesak juga. Tapi pasal anak minta, biar kita sesak, jangan anak sesak. Ambil duit, pergi bank, keluar duit tabung haji, bank in pada anak. Tapi pada hari itu Allah Ta'ala kata apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada hari kiamat, mak bapak, walaupun anaknya susah, lantak engkau lah. Hari itu. Wa sahibatihi wa bani. Begitu juga sahabat-sahabat dan anak-anak kita. Kita tak pandang dia dengan kesian pun. Keturunan kita lantak. Lantak, tuan-tuan. Bayangkan pada hari itu. Tidak ada pandangan yang memberi kebaikan pada mana-mana manusia. Melainkan pandangan kesian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba, semasa atas dunia dulu, ada pertolongan, ada belah kesian yang boleh kita berikan pada orang. Kita tahan. Kita halang. Ingat, hari tersebut, kalaulah ada orang mendapat belah kesian daripada Allah, kita bukan orangnya, wa'iyyazubillah. Jadi sementara, kita boleh berkongsi dengan apa orang yang kita ada kelebihan itu. Kongsilah. Kongsilah, berilah apa yang boleh kita berikan di atas perasaan sayang kita. Tak sedih ke tuan-tuan? Kalau tak boleh pun nak beri apa yang kita ada pasal kita tak berapa nak ada. Takkan doa pun tak boleh nak beri doa pada dia. Kita dengar orang ditimpa musibah. Hilang dalam ketika peristiwa kepala air baru-baru ni. Cerita kepala air ni tuan-tuan, saya ingat 5 tahun kebelakangan ni cerita dia cukup dahsyat kepala air ni. Saya kecil-kecil dulu jarang-jarang dengar cerita kepala air ni. Mungkin masa tu tak viral-viral sangat cerita-cerita begini. Sekarang cerita kepala-kepala air. Satu keluarga hilang, ada keluarga yang mati, ramai. Bilangan keluarga yang hilang, ramai. Kalau kita tidak boleh memberikan wang ringgit untuk membantu, takkanlah doa pun tak boleh beri pada mereka. Mengapa bakhil sampai tahap begitu kita ni? Kita dengar baru ni ada orang buat collection derma, membantu budak-budak yang sakit. Ada budak sakit perlu rawatan sampai 9 juta ubat. Kita dengar benda ni. Kita kata tak apalah, dah ramai orang tolong. Jangan sebut begitu. Apa salah kalau kita beri 2-3 ringgit daripada kita? Kalau semua orang beri 2-3 ringgit, tuan-tuan, rakyat Malaysia ni ada 10 juta. 10 juta. Kalau seorang sedekah RM1 ni, selesai masalah tak? Selesai masalah. Tapi sebab apa? Sebab ada orang cakap dah ramai orang beri. Ini dah banyak orang beri ni. Jadi dia tak beri apa-apa. Jangan kita menjadi orang yang begini. Jangan. Jangan kita. Orang lain kita tegur, ajak dia buat kebaikan sama-sama. Tapi kalau dia tak nak, bukan kitalah orang yang membiarkan duit kita tidak mengalir untuk ini. Sebab apa? Nabi sebut Ar-Rahimu yarhamhumur Rahman. Yang saya sebut awal tadi. Orang yang ada sifat penyayang, yang ada sifat pengasih, disayangi, dikasihi oleh Tuhan yang Maha Rahman. Ingat, ini yang disebut dalam hadis. Orang yang menahan apa-apa lebihan yang ada pada diri dia untuk memberikan dan berkongsi dengan orang. Tuhan pada hari kiamat menahan kurnia Allah untuk orang-orang ini. Maka kita jaga elok-elok tuan-tuan. Bela elok-elok apa yang kita ada. Kongsikan kebaikan dan kelebihan yang kita ada. Kenapa? Kelebihan ini pinjaman semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. At any time Tuhan boleh ambil. Jangan sampai satu saat kita pula berada di tempat orang yang memerlukan. Orang tidak memandang kita dengan pandangan kesian. Tidak memandang kita dengan ihsan dan rahmat. Kenapa? Kerana kita pernah bersikap yang sama ketika mana orang lain memerlukan perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan nikmat-nikmat yang boleh dimanfaatkan oleh kita. Berkongsi kebaikan dengan apa yang kita ada kepada orang yang memerlukan. Dan mudah-mudahan kita bukan mengharap balasan dunia satu sen pun. Kita mengharap Allah Ta'ala memberikan balasan yang paling baik pada hari akhirat nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan kalau ada lebihan baik dunia, itu value added untuk kita. Itu kelebihan. Tapi kalau tak ada, yakinlah Allah Ta'ala akan balas pada hari akhirat nanti.
Nabi sebut apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Dia kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar zarah pun kamu buat, sampai kecil tak nampak di mata pun kebaikan yang kamu buat, Allah Ta'ala pasti balas. Begitu juga dosa, walaupun kecil mata pun tak nampak keburukan yang kamu buat, Tuhan pasti kira, pasti hitung, dan pasti beri pembalasan di atas perbuatan itu, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita dan keluarga kita semuanya, dan menjadikan kita orang yang baik dengan kelebihan yang kita ada ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.